Alhamdulillah, diam tak diam dah 183 hari saya sebagai sub di PSM. Of course lah, kita ni sebagai pegawai kerajaan, kat mana-mana kita ditempatkan pun penuh dengan cabaran. Masing-masing tempat tu ada keunikan masing-masing. Saya tak melihat sebagai satu masalah. Saya melihat ini sebagai satu peluang untuk kita menimba ilmu yang baru. Sebab masing-masing kementerian, masing-masing tempatan itu ada keunikan masing-masing. Saya bermula dengan Kementerian Pertahanan, leading dengan pegawai-pegawai beruniform tentera, bersenjata dan sebagainya. Ada keunikan masing-masing. Kemudian ke JPA, berurusan dengan pegawai BTD, guna sama dan sebagainya. Masing-masing memegang jawatan-jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Kemudian saya berpindah ke MOSTI, di mana kita berdepan dengan kumpulan-kumpulan pegawai kerajaan yang profesional dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Kemudian saya balik semula ke JPA, urusan dengan berkaitan dengan perancangan strategik pengurusan guna sama, perkhidmatan guna sama dalam kerajaan. Di situ kita menentukan arah tuju ke mana kita nak bawa pegawai perkhidmatan guna sama dalam masa akan datang. Kemudian ke Intan, menjaga pegawai kadet kita, PTB, yang rata-ratanya datang daripada pelbagai latar belakang. Yang latar belakang keluarga, ada yang datang daripada keluarga yang senang, kaya raya, pegawai kerajaan, ada yang datang daripada orang-orang kumpulan B40 dan sebagainya. So, bagaimana kita nak menyatukan mereka dalam satu keadaan yang platform yang sama. Itu cabaran kita lah. Kemudian saya berpindah ke KDN, berurusan dengan rata-ratanya majoriti 240,000 lebih kurang anggota polis KDRM, bersama-sama dengan wanita dan urukat KDN. Pun unik juga sebab masing-masing ada dia punya specialization masing-masing. Dan Alhamdulillah 183 hari saya berada di KPM selalu Sasul. Jadi di KPM tu berbeza juga, gambarannya berbeza-beza. Sebab kita deal dengan golongan pendidik, guru, yang kita rasakan di sinilah bermulanya sekali-galanya. Kalau tak ada guru, tak adalah Perdana Menteri. Kalau tak ada guru, tak adalah kita hari ini. So pengalaman sepanjang 183 hari di PSM ini berbagai. Yang saya rasa paling besar sekali adalah dari segi volume. Kalau dulu kita berkhidmat untuk menganggotai ataupun jaga tentang kebajikan pegawai yang jumlahnya lebih kurang 300,000. Tapi di KPM ini jumlah anggotanya melebihi 200,000. Itu cabaran yang saya rasa besar untuk kita tangani. Yang keduanya, situasi di mana kita decentralization. Kita banyak decentralize. Kita punya urusan-urusan di mana jabat-jabat pendidikan negeri, jabatan daerah dan bahagian-bahagian ada dia punya HR mereka masing-masing. Bagaimana kita nak gerak supaya kita dalam satu perahu atau satu bahtera yang sama. Itu cabaran kita. Saya selalu sebut bahawa matlamat kita nanti dalam tempoh beberapa tahun lagi, kita nak melihat DPSM ini ialah DPSM kementerian, DPSM KPM, bukan DPSM pejabat, bukan DPSM Putrajaya, tapi DPSM KPM keseluruhan. Maknanya semua yang berurusan dengan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan penggunaan manusia adalah di bawah bahagian urusan manusia. Itu antara tanggungjawab yang saya rasa agak mencabar, tapi saya tak melihatnya sebagai satu masalah. Sebaliknya kita akan jadi satu platform untuk kita terus melihat bagaimana kita nak merajui urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan sumber manusia di kementerian ini. Dan saya penuh percaya dengan tim yang kita ada
ada sekarang, alhamdulillah, dengan keadaan-keadaan yang kita ada sekarang serta langkah-langkah penambaikan, latihan-latihan, pendedahan yang kita beri, insya-Allah generasi-generasi yang akan datang yang akan menduduki pos-pos di bahagian perusahaan manusia ini akan dapat meneruskan dan merajui urusan-urusan yang berkaitan dengan perusahaan manusia. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan, itu merupakan satu permulaan pada kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di lobi 12 dan juga yang sedang menonton, tuan-tuan dan puan boleh boleh mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan. InsyaAllah sekiranya kita ada peluang pada masa yang terdekat ni, kita akan ajukan soalan tuan-tuan dan puan kepada tetamu istimewa kita pada petang ini, insyaAllah. Namun simpan dulu soalan-soalan tu, kita akan maklumkan bila masanya soalan tersebut boleh diajukan. Okey, tuan, baiklah tuan. Sebenarnya saya sebutkan tadi mengenai tahun ini merupakan cabaran yang sangat besar rakyat Malaysia terutamanya dan BPSM, KPM khususnya. Namun kita semua sudah maklum bahawa cara kerja kita dah tak sama macam dulu. Business is not as usual. Jadi tuan, selaras dengan kita punya konsep KPM, Quality, Productivity dan Modernisasi yang amat dititik beratkan berbanding amalan sebelum, kita juga telah diperkenal dengan amalan BDR, bekerja dari rumah, dan juga kita sedang menjalankan mesyuarat, seminar, bengkel melalui platform yang berteraskan digital seperti Zoom Meeting, Skype, Google Meet, Cisco Webex dan sebagainya. Jadi mohon tuan berkongsi harapan dalam kita bersama-sama mengurat langkah ke tahun 2021 dalam kebiasaan yang baru ini. Mungkin tuan boleh kongsikan. Silakan tuan. Kita kena terima hakikat bahawa kita memang tak ada ruang untuk back to normal. Memang tak ada ruang. Iaitu kerajaan menekankan tentang norma baru. So jangan fikirlah untuk kita kembali kepada kaedah kerja macam dulu. Sebaliknya kita kena berfikir macam mana cara untuk kita bekerja dalam keadaan sekarang dan masa depan. So, sebagai salah satu kaedah yang paling sesuai yang kita lihat buat masa ini ialah through modernization. Itu yang selalu ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita, kan? KPM, Quality, Productivity dan Modernisasi. Itu yang selalu ditekankan oleh pimpinan. So kita terpaksa dan perlu mengatur langkah bagaimana kita nak mendepani isu-isu yang kita hadapi sekali melalui kaedah modernisasi. Salah satu cara yang paling mudah ialah kita bekerja dalam keadaan digital. Macam kita berkali sekarang kan, kita sekarang dulu kalau norma dahulu, kita kalau ada majlis-majlis yang ini, kita akan duduk dalam dewan tertutup dengan crowd yang ramai dan sebagainya. Tapi kita tak ada peluang untuk itu sekarang ni. Apa yang perlu kita buat ialah melalui kaedah-kaedah digital macam sekarang, secara online dan sebagainya. Of course pada mulanya kita rasa macam ada masalah dari segi keberkesanan program. Tapi lama-kelamaan melalui kaedah-kaedah yang kita kenal pasti, ia sudah menjadi satu norma baru dalam kerja kita, dalam tindakan yang kita akan buat. Of course masa mula-mula ada masalah. Mana-mana kita bekerja pun, mula-mula kita kerja memang ada masalah. Tapi lambat laun kita akan dapat sedikit demi sedikit mengatasi masalah-masalah ini dengan secara lebih berkesan. Yang berbezanya kita dengan orang lain adalah speed. Sejauh mana kita boleh adjust, transform kita cara kerja kepada satu bentuk kerja baru. Itu yang penting. Transform memang transform, orang berubah akan berubah. Tapi yang membezakan seorang dan seorang lain ialah bagaimana cepat dia menyesuaikan diri dengan keadaan. Sedang orang lain sibuk kata masalah, tak boleh. Tapi ada pihak yang kata macam mana nak buat, kan? Macam mana kita nak buat? Itu lebih penting daripada kita asyik mengeluh dan sebagainya. Saya selalu kongsi buku yang saya agak famous lah kita kongsi, iaitu
Home of My Cheese kan. Buku Home of My Cheese by Spencer Johnson selalu ceritakan bagaimana seorang merungut Home of My Cheese, siapa yang gerakkan saya punya cheese, siapa yang terompak cheese saya, siapa yang curi cheese saya. Sedangkan ada orang yang lebih hebat, dia kata dia tak kisah Home of My Cheese. Dia cerita satu buku baru yang namanya ialah I Move Your Cheese. You sibuk-sibuk cakap siapa move my cheese, saya yang akan tentukan kat mana saya letakkan saya punya cheese. So kita kena bergerak ke arah itulah. Jangan sibuk kita cakap who move my cheese. Sebaliknya kita kata macam mana saya nak menggerakkan saya cheese saya supaya sentiasa ada, bangun pagi ada cheese, di mana-mana pun ada cheese. Kalau tidak nanti kita akan selalu bergaduh, kita kata siapa salah tanpa kita fikir macam mana kita nak atasi masalah. So antara perkara-perkara yang kita kena lihat, kita tak ada ruang untuk kembali kepada norma lama. Kita kena bergerak kepada norma baru. Malah ada pihak yang kata bukan norma baru dah, norma terbaik, bukan norma baru. So itulah perkara-perkara yang perlu kita lihat. Selain daripada perkara-perkara yang selalu pihak stakeholder kita tekankan tentang KPM, quality, productivity dan organisasi. Saya percaya kita punya productivity lebih dapat meningkat dengan penggunaan teknologi. Walaupun mana pun, kena ingat selalunya kita berpegang pada prinsip dahulu menyatakan bahawa kalau ada satu petugas baru, kita perlu kejawatan baru, kita perlu tambahan orang dan sebagainya. Sedangkan kalau kita ikut pada realiti sekarang, sepatutnya modernisasi itu menjadi pelengkap kepada kita punya manpower, bukan sebagai pengganti. Jadi kita punya penjawatan kita lihat balik. Kalau ada tambahan kos dari segi teknologi, tapi dalam masa sama kita pun nak minta ke tambahan dari segi manusia, orang yang pun tambah juga. Tambah wang dari segi teknologi, beli alat-alat teknologi untuk selesaikan masalah. Tapi dalam masa sama kita pun nak tambah juga penjawatan. Yang itu tak selari dengan kita punya konsep organisasi yang sebenar. So kita kena berfikir dalam masa hadapan nanti bagaimana kita nak melihat kedua-dua ni, modernisasi dan pembangunan modal insan jalan seperti itu. Saya buat masa ni lah. Okey Tuan, saya tertarik dengan perkataan speed dan transformasi yang Tuan sebutkan tadi. Menggunakan platform digital, pelajaran digital, seperti sebutkan tadi Google Meet dan sebagainya, dia banyak dapat menjimatkan peruntukan kita. Okey, jadi untuk tahun yang akan datang, apakah perancangan Tuan ya untuk terus memastikan BPSM ni kekal pada prestasi dan pos yang terbaik untuk mencapai visi dan misi KPM khususnya? Ini dekat dengan hati kita lah, dekat dengan hati kita. Sebab kita jaga sumber manusia. Walaupun kita bergerak dalam keadaan semua digital dan elektronik based, tapi jangan lupa dengan kemajuan serta pembangunan kerjaya warga. Kita punya personel itu penting. Sebab teknologi is teknologi lah. Teknologi itu bergantung kepada orang yang menciptanya, orang yang melaksanakannya, orang yang menggunakannya, dan orang yang menjadi sasaran kepada teknologi. Teknologi is teknologi. Ia bergantung pada human capital. Tapi jadi kita kena berfikir ke arah macam mana kita nak supaya sumber manusia kita boleh bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Tidaklah kita tertinggal jauh dengan teknologi. Ya, orang sudah pakai teknologi tinggi, tapi kita masih lagi di peringkat yang takut lama lagi. Kita anggap teknologi sebagai satu projek kaca putih. Ya, kita tak nak lagi berlaku di mana masyarakat kita merasa macam ada fobia pada teknologi. Ada teknologi baru, semua takut menggunakan sebab takut ada kesan-kesan sampingan dan sebagainya. Sepatutnya kita sebagai orang yang bertanggungjawab kepada pembentukan modal besar ni, human capital, kita sepatutnya boleh berfikir ke arah macam mana kita nak menyediakan kita punya human capital supaya mereka ini bukan saja boleh menggunakan teknologi, tapi fully utilize teknologi, serta kita boleh kami memanfaatkan teknologi.
bukan jadikan beban. Teknologi itu bukan beban kepada kita, tapi menjadi salah satu sumber untuk menambah baik kita punya gerak kerja pada masa akan datang. Kalau di bahagian langsung Malaysia, saya nak menyarankan, menggalakkan supaya masing-masing warga PSM ini melihat peluang-peluang untuk kita tambah baik dari segi kita punya kompetensi dari segi macam mana kita nak bergerak seiring dengan teknologi. Okey. Okey tuan, selaras dengan era kepimpinan KPM yang terkini, merangkumi Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Ketua Setiausaha KPM, pastinya ada hasrat pemegang taruh yang telah dikongsikan bagaimana baik penyampaian perkhidmatan KPM kepada rakyat. Maka kita ni tuan sebagai tunjang utama kepada KPM juga tidak terlepas daripada evolusi penambahbaikan tersebut. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan pencapaian kita ya setakat ini dalam memenuhi hasrat mereka. Silakan tuan. Alhamdulillah, kita betul bersyukur kepada Allah sebab kita dapat wujud pimpinan yang hebat yang telah meletakkan kita punya ada tuju yang sangat jelas, clear. Perkara pertama yang selalu disebut pada tahun lepas, tahun ini adalah yang berkaitan dengan konsep KPM itu, quality, productivity dan monetisasi. Itu amanat wujud pimpinan untuk kita terjemahkan dalam kerja seharian kita. Walau bagaimanapun sebagai tambahan kita ada KPM++. Kalau siapa yang masih ingat ketika saya ucapan pertama saya ketika saya mula-mula masuk dahulu, saya menggunakan KPM ini, quality, productivity dan monetisasi, dan kita panjangkan kepada KPM++. Jadi kita masih lagi dengan quality, productivity dan modernisasi, dan juga kita tambah juga dengan perkara-perkara yang M++ tu, antaranya ialah muafakat, muzakarah, mesra pelanggan, muhasabah diri. Yang tu kita sebut KPM++. Jadi usaha kita supaya apa yang dihasratkan oleh pucuk pimpinan kita terjemahkan dalam bentuk kerja seharian kita. Dan benda ni bukan boleh dalam bentuk poster-poster saja. Dia perlu disebarluaskan kepada warga PSM ini dalam berbagai bentuk. Setiap kali ada program-program yang berkaitan dengan PSM, kita cuba tekankan tentang KPM ini, KPM++. Tak kisahlah sama ada latihan ke, program-program santai ke, mesyuarat-mesyuarat ke, kita mulakan dengan KPM++, supaya perkara ini sentiasa mekar dalam kita punya ingatan dan jadikan sebagai the way of kita doing things. Cara hidup kita lah, bukan satu yang disuruh-suruh, tapi menjadikan satu amalan yang kita rasa seronok untuk buat. Itu yang kita lebih pentingkan. Dari segi pencapaian, saya cukup bersyukurlah sebab kita bermula dengan kita kan, dulu kan, kita mula dengan kita, kebersamaan ini tiada akhirnya, kita, KIT. Alhamdulillah, di hujung-hujung ni saya selalu nampak sama ada dekat email ataupun dekat WhatsApp group, dalam perbincangan, dalam poster-poster, bila-bila mesyuarat, saya dapat lihat konsep kita tu telah mula diguna pakai, dah terang, dah boleh sentiasa bermain di bibir-bibir kita punya warga. Itu satu petanda bagus lah, pencapaian yang bagus dalam kita punya penerapan kepada nilai-nilai kita itu. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita terapkan satu konsep yang begitu asing ketika itu. Saya terus terang saya kata, masa mula-mula saya masuk ke KPM ini, saya cukup risau bila kita dengar berbagai ungkapan kata saya kan. Saya dah buat itu, saya dah buat ni, saya dah berjaya buat itu, saya dah berjaya buat itu. Bagi saya perkara itu perlu diperbaiki dengan menyatakan kita dah berjaya buat yang itu, kita dah berjaya buat ini, kita sedang buat itu, kita sedang buat yang ini. So konsep kita tu perlu ditekankan supaya kita merasakan yang kejayaan kita adalah kejayaan bersama. Kegagalan kita pun merupakan kegagalan bersama.
Bukan kita ambil kredit bila kita berjaya, tapi bila kita gagal, kita rasa itu bukan salah kita, tapi salah orang lain. Sebab itu kita tekankan tentang kita. Ke mana-mana kita pergi pun, kita akan cuba terapkan konsep kita ini supaya masuk ke sanubari, dihayati, serta jadi culture dalam kita hidup. Itu yang pertama, pasal kita. Saya rasa dah ada nampak tanda-tanda kejayaan di situlah. Selain daripada itu, pelbagai pendekatan yang kita ketengahkan, contohnya kita meringkaskan beberapa proses kerja. Kalau dahulu kita ada banyak menggunakan orang-orang dan dokumen-dokumen tertentu, kita permudahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih ringkas, dan ada setengah-setengahnya kita pun dah digitalizekan dan dijadikan sebagai satu digital. Orang boleh memohon secara online dan sebagainya. Itu suatu petanda yang baik. Kita ke arah modernisasi dalam kita bekerja. Itu juga dengan format-format yang selama ini kita sentiasa tambah baik formatnya. Alhamdulillah, dalam 2 mesyuarat UPT yang lepas, saya dimaklumkan pihak pengurusan tertinggi kita telah mengambil keputusan supaya format format minit bebas kita tu yang diangkat kepada stakeholder untuk pimpinan pakai format yang DPSM telah gunakan. Itu satu kejayaan bagi kita lah, kejayaan bagi kita di PSM, sebab kita ni format tu jadikan sebagai benchmark dan diarahkan supaya bahagian khidmat pengurusan menyebarluaskan format itu supaya bukan saja pakai untuk sektor, tapi juga pakai untuk keseluruhan kementerian ini. Kalau ada mana-mana kementerian yang nak angkat ini bebas kepada peringkat-peringkat yang lebih tinggi, itu bagi saya kejayaan kita bersama, sebab kita ilhamkan kepada. Selain itu, kita juga ada mencapai pelbagai kejayaan lah, terutama sekali dalam amal ini Hermes, kita capai banyak kejayaan. Itu juga dengan perkara-perkara lain, contohnya dengan pelantikan, isu pelantikan, naik pangkat dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang di luar sana nak menggunakan kita punya model sebagai rujukan atau best practice untuk mereka gunakan di kementerian serta jabatan mereka. Ini satu petanda yang baik bagi saya, insyaAllah. Itu dalam skop kita sebagai pengurus sama manusia di KPM. Okey, sebenarnya saya warangkan awal tadi, kita di Lobby I12 ataupun tuan-tuan dan puan yang sedang menonton live streaming di YouTube channel DPSM KPM, kalau boleh mohon subscribe dan like page tersebut. Lagi banyak like lagi bagus. Okey, tuan, kita dapat isyarat daripada Rustia ada soalan yang akan ditanyakan. Okey, ada beberapa soalan, ada 5 soalan. Tapi mungkin tak sampai 5 lah kita tanya tuan. Okey, kita akan tengok soalan ni. Soalan berbunyi, bagaimanakah untuk mencapai work-life balance? Okay, silakan tuan. Soalan yang sangat menarik. Saya seronok dengan soalan ini sebab dia selari dengan saya punya kita punya pendekatan dahulu, iaitu bola kaca bola getah. Kalau masih ingat ketika kita mula-mula terapkan nilai-nilai bekerja secara seimbang ni, kita telah perkenalkan konsep bola kaca bola getah. Betul kalau masih ingatlah. Apa yang dikatakan sebagai bola getah itu, kena faham betul. Bola getah ni macam pekerjaan kita sehari-hari, datang, pergi, balik dan sebagainya. Naik pangkat kita, gaji kita, allowance kita, claim overtime kita, latihan kita. Itu semua apa? Bola getah. Bola getah ni kalau dia jatuh dekat lantai, dia masih lagi dalam keadaan bola. Masih lagi keadaan bola getah. Dan ada ketika je dia jatuh ke lantai, dia mantul semula. Dia naik semula dan kita boleh tangkap balik. Itu konsep bola getah. Maknanya kerja-kerja kita seharian ni, kalau sekali-sekali kita drop lah, kita tergelincir sedikit, jatuh sedikit, tak dapat naik pangkat, lambat sikit naik pangkat, gaji kita tak naik, kita punya anugerah khidmat cemerlang tak dapat, kita punya latihan untuk kita menduga tak dipersetujui dan sebagainya. Itu semua bola getah. Ada masa besok dia akan naik semula, akan dapat insya-Allah dengan ada usaha lah. Itu bola getah.
Jangan risau sangat. Yang kita risaukan sekarang ialah bola kaca kita. Kita ni crystal ball, bola-bola kristal kita. Bola kristal ni sifatnya begitu. Kalau dia jatuh ke lantai, dia akan pecah berderai. Pecah berderai. Kalau dia dapat disatukan semula gunakan satu bahan yang paling moden pun, gunakan gam yang paling kuat sekalipun, dia tidak akan dalam bentuk asalnya. Apa dia bola kaca dalam kerja dalam kehidupan kita? Yang pertama, keluarga. Keluarga itu bola kaca. Kesihatan kita bola kaca. Ibu bapa kita bola kaca kita. Kita punya kepercayaan agama kita itu bola kaca. Perkara-perkara itu termasuk jiran-jiran, komuniti kita itu semua bola kaca. Kalau bola-bola kaca itu jatuh ke lantai, dia akan pecah berderai. Sama lah dengan kesihatan. Once sudah sakit, kita akan dapat balik macam dulu lagi. Once keluarga kita dah bercerai-berai, kita tak susah nak kembali semula balik. So kena balance. Berbalik pada konsep apa kita panggil work-life balance, kita kena pandai menyeimbangkan antara bola kaca dengan bola getah ini. Of course, dalam keadaan tertentu akan berlaku di mana bola getah kita tu dah macam nak jadi bola kaca. Penting sangatlah bola getah kita tu, kerja sangat penting. Dalam keadaan segitu saja, kita perlu letakkan dahulu bola-bola kaca itu di tempat yang paling selamat. Letak kebersamaan, alas yang elok, jangan sampai pecah dan sebagainya. Dan kita pergi kepada bola kaca dengan pesan kepada bola kaca, kita kata kita tinggalkan dahulu, nanti kita akan datang sebalik bila kerja dah keadaan selesai. Itu kena keseimbangkan antara bola kaca dan bola. Dalam kerja kita pun sama jugalah. So kita kena seimbangkan antara kerja-kerja keluarga kena diutamakan. Okey? Okey San, untuk soalan 2, 3 dan 4 saya gabungkan sekali. Ya, bagus. Ya, soalan dia berbunyi, apakah tips Tuan untuk menangani stres di tempat kerja dan nasihat Tuan kepada warga BPSM yang baru di BPSM, mungkin yang baru laku diri minggu lepas, bulan lepas, apakah nasihat dan apakah hasrat atau ekspektasi Tuan kepada warga BPSM khususnya? Silakan. Okey, terima kasih. Stres ni boleh berlaku di mana-mana, kan? Dan dia boleh berpunca daripada pelbagai. Kita tak boleh kata yang kita perfect dari segi how to handle stress, pengurusan stres. Pengurusan stres ni bukan satu yang gifted, bukan satu yang born, bukan satu lahir-lahir dia boleh menangani stres. Pengurusan stres ni perlu dipelajari. Kita perlu belajar bagaimana kita nak menguruskan stres. Jadi kita punya senjata paling mampan sekali ialah kepercayaan kita lah. Kita punya pilih agama. Macam mana stres pun kita balik pada kita punya agama, insyaAllah. Dan kadang stres, pergi ambil wudu, pergi solat dan sebagainya. Jangan lupa, jangan sekali-kali kita tinggal kita punya solat lah. Sebab tiada kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa Allah, kuasa Tuhan ni. So berbalik pada dia. Hebat mana pun kita menemukan stres, dalam keadaan tertentu kita kejutang juga kadang-kadang. So kita kena berpaut pada satu lah. Kemudian pengurusan stres ni bukan suatu yang mudah untuk dipelajari. Dia melalui try and error dan pengalaman. Mungkin pengalaman pertama kita rasa kita kurang menguasai stres. Tapi melalui pengalaman kedua, ketiga dan seterusnya, kita dapat sedikit sebanyak kawal stres based on kita punya pengalaman-pengalaman yang terlepas. Jadi, mungkin kali pertama kurang berjaya, tapi kali kedua, keempat, mungkin dengan tambah baik sini sedikit, di sana sedikit, kita akan menjadi tambah baik. So, bagi saya, pengurusan stres ni bukan suatu yang lahir. Dia kena dipelajari. Ya? Dan ada ruang untuk mempelajari. Yang penting. Dengan syarat, kita sedia untuk belajar. Jangan sampai kita rasa kita ni dah bekerja lama, kita rasa macam kita boleh kontrol punya stres. Stres ni berbagai. Dia berbagai level. Ada yang stres sangat tinggi dan sebagainya. Yang penting bagi saya,
jatuh bangun dalam kita ni kejayaan ni adalah satu yang kita tak boleh nak elak, tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan kejayaan kita dan sebagainya. Itu lebih penting. So tips saya ialah dengan selalu banyak tersenyum selalu banyak senyum, sebab senyum ni banyak menyelesaikan stres. Walaupun senyum tu nampak tawar, tapi ia merupakan satu terapi untuk mengurangkan stres. So banyakkan senyum, jangan lupa senyum. Okey Tuan, apa nasihat Tuan kepada warga baru, ahli warga baru BPSM mungkin yang baru lapor di bulan ni atau bulan lepas, nasihat Tuan ataupun tips Tuan kepada warga yang baru masuk BPSM? Okey, bagi warga baru yang baru menganggotai ataupun memasuki BPSM, anggaplah ini sebagai satu platform untuk kita mulakan satu pembelajaran. Sebab kat mana-mana kita pergi pun, kita tak boleh lari daripada deal dengan human capital. Kat mana kita pergi pun sama. Kita pergi kementerian yang berurusan dengan teknologi, urusan dengan keselamatan dan sebagainya, dia tak boleh lari daripada mendepani isu yang berkaitan dengan human resource, human capital. So kita ni beruntung sebab pendapatan pertama kita di bahagian pengurusan sumber manusia. Kalau kita boleh handle manusia, bukan lain kita boleh handle. Sebab teknologi ni manusia yang buat, teknologi. So kalau kita boleh uruskan manusia itu tak akan menghadirkan teknologi yang baru dan sebagainya. So beruntunglah tuan-tuan dan puan yang baru ni ditempatkan di bahagian pengurusan manusia, sebab di sinilah segala-galanya bermula. So saya ingin nasihatkan bahawa kepada tuan-tuan yang baru masuk, jangan takut untuk bertanya, sebab ilmu ni luas. Banyak kita belajar pun dia tak akan cukup. Sentiasa belajar dan sentiasa sedia untuk berkongsi pengalaman. Ilmu ni kalau kita belajar saja dia tak berkembang. Kita belajar tak berkembang. Tapi kalau kita belajar dan kita mengajar orang lain, dia akan berkembang biak dan sebagainya. So itulah pesan saya kepada pegawai baru di BPSM. Okey Tuan, audiens nak tahu satu soalan santai kepada Tuan. Ada yang bertanya, apakah warna dan makanan kegemaran Tuan? Soalan yang bagus tu. Sebenarnya warna kegemaran saya adalah warna biru. Warna biru. Bukan dipengaruhi oleh konsep Six Thinking Hat. Six Thinking Hat tu dia ada 6 color kan. Bukan kerana pasal color tu, tapi kerana memang saya sejak dulu saya minat dengan warna biru. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin disebabkan dulu saya pernah menganggotai Palapes Navy kot. Saya sentiasa pakai biru kan. Jadi yang kat USM dulu selalu orang kata man in blue. Kan, man in blue. Bilik warna biru, cadar warna biru, baju pakai warna biru dan sebagainya. Itu warna kegemaran saya lah. Saya suka pakai warna biru. Makanan kegemaran dulu banyaklah kegemaran. Kita dah usia-usia 54 tahun ni. Rahsia keluar. Umur 50-an ni kan, banyak makanan-makanan yang dulu jadi kegemaran kita dah terpaksa kita kurangkan lah. Of course bagi orang Johor, makanan kegemaran dia ialah asam pedas Johor lah. Tak kisahlah orang kata asam pedas Melaka tu sedap ke, atau pedas manalah sedap, tapi bagi orang Johor dia tetap dengan asam pedas Johor lah. Itu makanan kegemaran saya yang susah nak diketepikan, walaupun dalam keadaan kita punya usia dah 50 lebih ni tak boleh makan pedas-pedas. Dahulu kalau makan asam pedas Johor ni, saya selalu cerita dengan anak-anak saya, lepas makan asam pedas Johor, saya akan duduk tepi parit, saya akan buka mulut saya, dia akan keluar dia punya
Elio JJ tu kan. Begitu pedas dan asam pedas tu tapi sedap. So samalah macam kita makan sambal belacan kan. Mana ada sambal belacan yang tak pedas. So itulah kehidupan kita pun sama. Setengah-setengah perkara yang kita suka tu walaupun pedas macam mana pun kita akan buat dengan sehabis mungkin. Kerja pun sama. Kalau kita dah minat sangat dengan kerja kita, kita akan buat sebaik mungkin. Dalam kerja kerajaan pun sama. Tak ada orang paksa kan. Tak ada orang paksa kita masuk kerja kerajaan. Siapa yang paksa kita? Kita sendiri yang suka kerja kerajaan. Sudah kerja kerajaan ni kita kena minat dengan kerja kita. Jadi dua konsep. Mula-mula kita kata kita kena love our job kan. Love our work. Tapi kalau dah ada pilihan, kita kena work our love. Kita kena buatlah apa yang kita suka. Pilihan kita ialah kita buat kerja yang kita suka. Work our love kan kita kena buat kerja apa yang kita suka. Tapi dunia ni kan bukan semua yang kita nak dapat. Tak minta jadi PTD, nak kena jadi artis kan, jadi penyanyi ke pelakon kan. Tapi tak jadi sebab bakat tak ada. Jadilah PTD. Sudah jadi PTD, kita tak bolehlah buat kerja yang kita suka. Kita kena suka kerja yang kita ada sekarang. Instead of kita work our love, kita bertukar kepada we have to love our work ataupun we love our job. Okay? Tuan, diam tak diam dah tak sampai hujung tadi. Buat santai kita. Rasa macam sekejap je tuan ya. Okey, untuk yang terakhir ni tuan, sebagai kesimpulan ya tuan ya. Seperti mana yang kita tahu kita tak lengkap kalau kita tak dengar kata-kata daripada pemimpin kita. Suatu majlis perhimpunan bulanan bulan Ogos lalu, tuan banyak selitkan kata-kata hikmah dalam ucapan tuan. Seperti contohnya yang tuan sebutkan tadi, kita kebersamaan ini tiada akhirnya. Cerita pasal give me 5. Sebelum kita hantar something, kita kena check 5 minit sebelum kita hantar, bagi memperkemaskan lagi apa yang kita buat tu. Dan baru tadi tuan telah share dengan kita who move my cheese dan beberapa lagi. Nampaknya pemikiran ini atau doktrin ini telah mula digunakan pakai di BPSM dan memberi kesan dekat di hati para pegawai kita di BPSM. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan lagi kalau ada lagi kata-kata hikmah yang boleh jadi bekalan untuk kita semua. Silakan tuan. Okey, seperti yang saya sebut tadi, saya seronok bila rata-rata warga BPSM ini bercakap pasal kita sana, kita sini dan sebagainya. Saya penuh harapan supaya konsep kita ini dipahami dengan sebenar-benarnya lah. Kebersamaan ini tiada akhirnya. Maknanya kemana kita pergi pun kita bersama-sama. Kebersamaan ini tiada akhirnya. Dan pelengkap kita ialah kita ikut tanpa alasan. Kita ikut tanpa alasan. KITA. Kita ikut tanpa alasan. Sebab kita ni kerajaan, kita terikat dengan peraturan-peraturan. Janganlah bagi alasan datang lambat, banyak alasan dan sebagainya. Peraturan kata datang tepat pada waktu, datang tepat pada waktu. Peraturan kata tak boleh buat sesuatu, tak boleh buat sesuatu. So kita jangan bagi alasan yang banyak sangat sehingga kita tak boleh melakukan sesuatu yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pucuk pimpinan. So kita ikut tanpa alasan kita. Kemudian kita ada kukuhkan ikatan, tingkatkan amalan yang kita KITA. Kukuhkan ikatan, tingkatkan amalan. Kita tak kata kuatkan ikatan, tak. Kita kata kukuhkan. Maknanya adalah level yang paling tinggi tu. Kukuhkan ikatan. Kita tak kata semaikan amalan, tak. Kita kata tingkatkan amalan. So kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan kita ni, saya rasa dah hampir-hampir meresap dalam jiwa serta senarbari warga BPSM. Dan untuk tahun 2021 nanti insya-Allah kita akan lengkapkan kita ni dengan konsep satu, iaitu lengkaplah dia kita satu. Kita satu. Apa yang dimaksudkan dengan satu di sini ialah SATU sampai akhir, tetap utuh. Dan tahun lepas kita kata kita kebersamaan ini tiada akhirnya. Tahun 2021 kita cuba tambah lagi dengan satu konsep, iaitu satu, kita satu, iaitu sampai akhir tetap ikut. Satu. Kita ikut lagi satu lagi konsep satu, iaitu satu azam, tingkatkan
tekadkan ukhuwah kita juga, satu juga, satu. Dan yang terakhir sekali kita cuba terapkan nanti sepakat, akrab, toleransi dan unggul satu. So mudah-mudahan 2020 plus dengan 2021 kita dapat konsep kita plus satu. So kita satu. Itu antara perkara-perkara yang kita cuba terjemahkan nanti insyaAllah tahun 2021. Mudah-mudahan dia dapat meresap dalam kita punya pemikiran, sanubari, gerak kerja dan tingkah laku kita insyaAllah. Kita bukan semata-mata fikir tentang kejayaan diri kita sendiri, tapi kita juga fikir dari segi kejayaan warga, keseluruhan warga bagian satu manusia insyaAllah. So itulah perkara-perkara yang cuba saya nak tekankan pada tahun 2021. Mudah-mudahan akan dapat sambutan daripada semua pihak. Kalau kita boleh berjaya dengan konsep kita, tak mustahil untuk kita tambah berjaya dengan konsep kita satu insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah tuan, itulah dengan akhirnya perkataan kita satu tadi itu, maka sesi